KPM. Didik TV KPM. Siapakah pemuda yang baru tiba dari Melaka ke negeri Pahang ini? Siapa ya dia? Siapa ya dia? Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah sebentar beli berangan. Assalamualaikum, hai semua. Salam ceria saya ucapkan kepada murid-murid yang sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Wah, kenapa Kak Mira nyanyi dari Melaka ke negeri Pahang ni? Melaka merupakan negeri bersejarah, sesuailah dengan mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu sejarah, dengan tajuk yang akan kita pelajari iaitu Hang Tuah Laksmana Melaka. Dan hari ini, sebelum kita teruskan sesi kelas kita, suka untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Sharifah Nur Solehatun dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat, Johor. Apa khabar Cikgu Sharifah? Sihat ke Cikgu? Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Dan sekarang saya bersama dengan Tun Teja, iaitu kita bersama dengan Cikgu Mariam Mardiah atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Mardiah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat Mira. Wah, cantiknya Cikgu dengan sepersalinan pakaian Tun Teja, ala-ala Tun Teja hari ini. Baik Cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pun ada murid-murid di dalam talian yang akan menemani saya pada hari ini, iaitu anak murid Cikgu. Di manakah mereka? Hai. Okey, wah, sigap bertanjak semuanya. Baik, silakan Cikgu perkenalkan mereka. Baiklah, Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan bersama dengan 4 orang murid cikgu yang akan turut serta mempelajari mata pelajaran sejarah hari ini. Iaitu yang pertama, cikgu perkenalkan Muhammad Afnan Fahmi. Hai Afnan. Seterusnya, kita akan bersama dengan Nur Afifah. Hai Afifah. Hai Afifah. Dan seterusnya, cikgu perkenalkan Muhammad Daiman Nakai. Hai Daiman. Ketiga-tiga mereka daripada SK Sinar Mutiara. Dan daripada SK Temai, cikgu perkenalkan adikku Alia Nabila. Hai Alia. Hai Alia. Wah, salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan saya dalam talian dari 2 buah sekolah yang berbeza. Baiklah cikgu, jom kita teruskan sesi kelas kita untuk hari ini. Baiklah Mira, sebagaimana yang kita tahu setelah diterangkan sebentar tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang seorang tokoh yang terbilang, iaitu tokoh yang sangat banyak memberikan jasa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan orang yang dimaksudkan adalah Laksmana Hang Tuah. Laksmana, Mira, merupakan satu jawatan dalam Kesultanan Melayu Melaka dan ia merupakan orang yang sangat penting. Dan disebabkan jasanya, hari ini kita akan berkenalan menerusi riwayat hidup Hang Tuah. Baiklah. Bercerita tentang riwayat hidup Hang Tuah, Mira. Cikgu perkenalkan, nama diberi adalah Hang Tuah. Bapanya bernama Hang Mahmud dan ibunya bernama Dang Merduwati. Dan asalnya, Mira, Hang Tuah ini berasal daripada kampung Sungai Dulang, Melaka. Dan Hang Tuah telah menerima pendidikan awal dalam ilmu persilatan bersama Tuan Guru Adiputra. Dan bersama-sama dengan Hang Tuah menuntut ilmu adalah seramai 5 orang yang lebih dikenali sebagai 5 bersaudara, iaitu bersama-sama sahabat baiknya, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekyu. Kelima-lima mereka telah menuntut ilmu persilatan dan akhirnya pulang ke Melaka. Dan
Kelima-lima mereka merupakan ahli persilatan yang sangat handal. Namun, kehebatan Hang Tuah telah diketahui oleh bendahara apabila Hang Tuah telah berjaya menyelamatkan bendahara Melaka daripada orang amok. Maka perkabaran cerita tentang kehebatan Hang Tuah ni, Mira, telah disampaikan oleh bendahara kepada Sultan dan menyebabkan Sultan melantik Hang Tuah ini sebagai Laksmana Melaka. Maka Hang Tuah akhirnya melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi sebagai Laksmana Melaka. Setelah itu, Mira, Hang Tuah, kehebatan Hang Tuah ni bukanlah menjadi sesuatu kesenangan untuk semua pihak, sehinggalah Hang Tuah akhirnya telah difitnah, Mira. Wah, difitnah cikgu? Ya, betul. Dan akhirnya Sultan menjadi murka lalu menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Hang Tuah. Namun, bendahara yang yakin akan kesetiaan Hang Tuah ini telah menyembunyikan Hang Tuah di hulu Melaka. Pada masa yang sama, sahabat akrab Hang Tuah iaitu Hang Jebat berasa sangat marah kerana merasakan Hang Tuah ini telah teraniaya. Lalu Hang Jebat menderhaka terhadap Sultan. Keadaan ini menyebabkan Melaka menjadi huru-hara dan Sultan berasa sangat berduka cita. Melihatkan keadaan itu, Mira, akhirnya bendahara telah membawa pulang dan menyembahkan Hang Tuah kepada Sultan. Maka Sultan pun mengarahkan Hang Tuah untuk melawan Hang Jebat. Maka berlakulah pertempuran di antara dua sahabat baik, iaitu Hang Tuah dan juga Hang Jebat. Yang mana akhirnya, Mira, Hang Jebat telah terkorban. Namun sejak daripada hari itu, Melaka kembali menjadi sebuah negara yang aman. Macam tu rupanya cikgu. Sedikit ringkas, sedikit kisah tentang 5 bersaudara ni. Baik cikgu, silakan cikgu. Jadi kehebatan Hang Tuah ni dan kesetiaannya menjadi sesuatu yang kita perlu contohi dan menjadikan Hang Tuah ini seorang yang kita gelar sebagai tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Wah, baiklah. Itu dia, terima kasih Cikgu Mardia. Sedikit kisah ataupun ringkasan tentang biodata Hang Tuah yang merupakan seorang laksmana yang cukup setia pada Sultan dan cukup handal dalam bersilat. Kita nak berhenti berehat seketika, kawan-kawan. Kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana tahu, hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Hai kawan-kawan, nama Jalan Hang Tuah yang terletak di Kuala Lumpur diambil bersempena nama pahlawan Melayu terkenal. Ia terletak di persimpangan Jalan Pudu ataupun berhadapan Jalan Dewan Bahasa. Bye-bye kawan-kawan. Didik TV KPM. Hang Tuah Laksmana Melaka. Hang Tuah merupakan seorang pahlawan legenda semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, dan sekarang ini kita nak tahu juga apa sebenarnya kualiti diri yang ada pada Hang Tuah untuk sama-sama kita jadikan contoh dan tauladan. Silakan cikgu. Baiklah, terima kasih Mira dan anak murid cikgu yang berada dalam talian dan di rumah. Baiklah, seorang tokoh perlu mempunyai kualiti diri yang begitu baik. Dan hari ini kita akan mempelajari apakah kualiti sebenar Laksmana Hang Tuah, tokoh terbilang negeri Melaka. Baiklah. Yang pertama, kualiti diri Hang Tuah adalah Hang Tuah merupakan seorang yang bijaksana. Kerana Mira, Hang Tuah ni pandai bertarung dan menggunakan senjata. Kalau tak bijak menggunakan senjata, Mira, dia tak akan berpeluang untuk menjadi seorang pahlawan yang begitu handal. Dan satu lagi, Mira, Hang Tuah ni sebenarnya pandai menguasai 12 bahasa. Wow, 12 bahasa cikgu.
Wah, kita boleh jadikan contoh ni kawan-kawan. Betul, Baik. Mira. Cikgu pun belum tentu sampai 12 lagi, Mira. Okey, baiklah. Seterusnya, Mira, Hang Tuah ni merupakan seorang yang bertanggungjawab. Seorang yang bertanggungjawab pasti akan melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya sehingga menjadikan kawasan perairan di negeri Melaka itu menjadi aman dan keselamatannya pastilah terjamin. Selain daripada itu, Hang Tuah ni kerana sikap tanggungjawabnya, maka nama baik Melaka menjadi semegah sehingga ke hari ini, Mira. Baiklah, kualiti seterusnya adalah Hang Tuah ini merupakan seorang yang setia. Dan siapa lagi kalau tidak kepada pemimpinnya, iaitu Sultan. Ya, Sultan Melaka. Baiklah, seterusnya, Mira. Kualiti diri Hang Tuah adalah dia seorang yang sangat berani, yang mana macam cikgu cerita tadi, Mira, Hang Tuah berjaya mengalahkan orang amok, dan dia juga telah berjaya melawan orang upahan Majapahit atau lebih dikenali sebagai Taming Sari. Pernah dengar tak nama Taming Sari? Benar cikgu, tapi Taming Sari yang saya dengar ialah keris. Ya, betul, kerana dikatakan dan dikabarkan bahawa keris itu adalah milik seorang pahlawan daripada Majapahit bernama Taming Sari. Oh, macam tu. Baiklah, Mira, sekarang cikgu telah terangkan kualiti diri yang ada pada Hang Tuah, Mira. Jadi apa kata kalau cikgu teruskan dengan aktiviti seterusnya, iaitu tugasan projek. Wah, jom cikgu, tugasan projek. Baiklah, tugasan projek. Hari ini kita ada aktiviti untuk menghasilkan patung kertas. Murid-murid akan menghasilkan Hang Tuah masing-masing dan menjelaskan tentang kualiti diri Hang Tuah yang mereka pelajari hari ini. Baiklah, sementara anak-anak murid cikgu sedang bertunggu lumus untuk menyiapkan Hang Tuah masing-masing, cikgu akan kongsikan antara alatan yang digunakan untuk menghasilkan anak patung kertas Hang Tuah. Baiklah, Mira, kalau kita ada kertas yang terpakai, kita boleh gunakan, ya, Mira. Kadang-kadang kita guna di kawasan satu bahagian. Di satu bahagian lagi kita boleh gunakan. Selain daripada itu, kita juga perlukan lidi. Lidi dan juga pita pelekat. Macam ini cikgu gunakan kertas terbuang, Mira. Dan di belakangnya ada gambar bahan yang telah terpakai, dan di hadapannya cikgu telah menghasilkan anak patung kertas cikgu. Kertasnya kena keras sikit lah kan cikgu? Boleh. Jangan lembut Betul. sangat. Betul. Kalau tidak nanti tak boleh berdiri macam ni, Mira. Okey, maksudnya kalau murid-murid di rumah guna manila cut pun boleh, tak ada masalah, boleh, cikgu? Mira, boleh. Okey, baiklah. Itu antara bahan yang boleh diguna pakai. Seterusnya, cikgu? Baiklah. Apa kata Mira kalau kita terus untuk melihat hasil tugasan anak murid cikgu? Boleh. Kawan-kawan saya macam mana? Dah siap ke semua? Dah siap? Dah siap dah. Angguk semuanya. Okey, disebabkan mereka dah siap, boleh tak kalau tunjuk dekat Cikgu Madia dengan Kak Mira macam mana kamu semua punya tugasan? Angkat tinggi-tinggi. Wah! Cantiknya cikgu. Semua pakai tanjak jugalah cikgu. Betul, bersesuaian dengan tema hari ini. Kepahlawanan Hang Tuah. Jadi Mira, apa kata kalau kita dengar apakah yang telah dipelajari oleh anak murid cikgu sebentar tadi? Okey. Siapa yang nak mulakan? Siapa yang nak mula? Okey, silakan. Afnan. Okey, Afnan. Kualiti diri Hang Tuah yang pertama ialah bijaksana. Kerana ia pandai berbahasa dan bermain senjata. Berapa banyak bahasa tu, Afnan? Tadi cikgu cakap. 12, cikgu. 12 bahasa. Betul ke cikgu? Betul, Mira. Betul. Okey, apa kata kalau Mira bagi satu keris Taming Sari untuk Afnan? Satu keris Taming Sari untuk Afnan. Tahniah Afnan. Hang Afnan. Okey, tahniah. Baiklah. Seterusnya cikgu. Ada sesiapa lagi nak mencuba? Okey. Silakan. Daiman. Iman. Kualiti diri Hang Tuah. Yang kedua, dia bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai Laksamana Melaka. Bertanggungjawab cikgu. Betul, Mira? Betul. Betul.
berikan Daiman 1 keris tambing sari. Oh, 1 keris tambing sari untuk Daiman. Tahniah Daiman. Bertanggungjawab menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang Laksmana Melaka. Baik cikgu. Ikutnya. Baiklah, seterusnya siapa lagi yang terakhir kita nak tengok? Siapa? Ada dua orang Alia. kan? Silakan. Kualiti diri hang tuah yang ketiga ialah setia. Setia kepada Sultan. Ya, betul Mira. Pastinya seorang Laksmana perlu menjadi seorang yang setia kepada Sultan. Berikan tambing sari untuk Alia. 1 untuk Alia. Wah, okey. Ada lagi cikgu? Yang terakhir, siapa yang tinggal? Afifah. Silakan Afifah. Kualiti diri hang tuah ialah berani kerana hang tuah berani melawan musuh. Wah, berani melawan musuh cikgu. Betul Mira. Betul. 1 tambing sari untuk Afifah. 1 untuk Afifah. Afifah, awak berani tak Afifah? Awak seorang yang berani tak? Berani. Dia kata betul berani. 1 untuk Afifah. Tanya. Baik cikgu. Ini tentang kualiti yang ada pada hang tuah. Apa pula peranan hang tuah cikgu? Baiklah, meneruskan pembelajaran pada hari ini, cikgu teruskan lagi tentang peranan hang tuah. Peranan sebagai seorang Laksmana, kerana Laksmana ini merupakan satu jawatan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan sangat penting. Dan yang pertama adalah sebagai Ketua Angkatan Laut. Ini sangat penting Mira, kerana hang tuah memastikan kawasan perairan tu selamat agar pedagang-pedagang boleh datang dengan aman ke negeri Melaka. Seterusnya, hang tuah juga bertindak sebagai seorang pengawal sultan, kerana kehebatannya dalam dunia persilatan pastilah kehebatannya digunakan untuk memastikan keselamatan Sultan Melaka pada ketika itu. Dan seterusnya, pastilah hang tuah bertindak untuk menjamin keselamatan pedagang macam cikgu ceritakan sebentar tadi Mira. Baik cikgu. Dan selain daripada itu, hang tuah juga bertindak untuk melaksanakan perintah sultan. Antaranya, apabila sultan mengarahkan hang tuah untuk membawa pulang Tuan Teja daripada negeri Pahang ke negeri Melaka untuk dipersembahkan kepada sultan agar dapat dijadikan sebagai seorang permaisuri Melaka. Seterusnya, hang tuah juga telah mengetuai rombongan ke negara-negara lain, antaranya negara China, Mira. Ya cikgu. Wah, baik cikgu. Itu penjelasan tentang kehandalan ataupun peranan hang tuah ini. Ada tak cikgu sediakan kuis untuk murid-murid di rumah dan juga dalam talian cikgu? Semestinya Mira, sebab kita nak melihat sejauh mana kefahaman anak-anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan juga di rumah. Dah bersedia ke belum? Dah bersedia kawan-kawan? Dah bersedia ke belum? Kalau dah sedia, cakap sudah. 1, 2, 3. Sudah. Okey, sudah. Maksudnya cukup bersedia lah tu. Mari cikgu, kita teruskan dengan kuis. Baiklah, soalan yang pertama Mira. Soalan yang pertama. Apakah peranan hang tuah sebagai Laksmana Melaka? Apa peranan hang tuah sebagai Laksmana Melaka? Silakan, siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, Afnan. Silakan Afnan. Peranan hang tuah sebagai Laksamana Melaka ialah Ketua Angkatan Laut, Pengawal Sultan, mengetuai rombongan, menjamin keselamatan pedagang dan melaksana perintah Sultan. Betul Mira, tepat sekali semua Afnan dah sebutkan tadi. Wah, lengkap lah. Betul cikgu? Betul Afnan. Betul Mira. Berapa keris untuk Afnan cikgu? 1 untuk Afnan. 1 keris tambing sari untuk Afnan. Baik cikgu. Ada lagi cikgu soalan? Ya, ada satu lagi soalan. Bersedia semua? Soalannya, apakah kualiti diri Laksmana hang tuah yang sesuai untuk peranan sebagai Ketua Angkatan Laut? Cikgu, saya nampak Afifah angkat tangan laju-laju tadi. Silakan Afifah. Kualiti diri yang sesuai adalah seorang yang bijak sebab perlu pandai menguruskan kawasan perairan Melaka.
Betul Mira. Betul, Cikgu. Laksamana perlu bijak kerana dia perlu menguruskan ramai pedagang yang datang ke perairan Melaka. Satu keris taming sari untuk Afifah. Ya, satu lagi keris taming sari untuk Afifah. Baiklah, dah berjaya jawab 2 kuis. Ada lagi satu tak cikgu? Ada. Kuis tambahan. Boleh. Okey. Satu lagi Satu untuk lagi. anak cikgu. Okey. Baiklah, soalannya adalah mengapakah Laksamana Hang Tuah digelar tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka? Mengapa? Kuk Alia angkat tangan tadi. Boleh. Silakan Kak Alia. Silakan, Kuk Alia. Pada pendapat saya, Laksamana Hang Tuah digelar tokoh terbilang kerana kualiti diri yang ada pada dirinya yang layak dicontohi. Betul. Kita telah pelajari pelbagai kualiti diri yang boleh dicontohi, terutamanya untuk anak-anak murid cikgu di dalam talian dan juga di rumah. Ya. Satu keris taming sari untuk Alia. Satu untuk Alia. Tanya. Untuk Daiman, jangan risau. Selepas ini kita ada lagi kuis tentang Laksamana Hang Tuah ini. Seperti mana yang cikgu katakan tadi, negeri Melaka cukup masyhur sehingga ramai sangat pedagang yang datang dan bahasa Melayu di kala itu diangkat menjadi bahasa lingua franca. Betapa hebatnya semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka dengan adanya Laksamana Hang Tuah. Kita akan berhenti berehat seketika cikgu. Kita akan kembali semula selepas ini untuk teruskan pembelajaran kita. Jangan ke mana-mana. Hai kawan-kawan, tahukah kawan-kawan bahawa terdapat perkampungan Hang Tuah di kampung Jambatan Dua Melaka. Terdapat rumah-rumah Melayu Melaka dinamakan sempena nama-nama sahabat seperjuangan Hang Tuah. Selain itu, terdapat arca Hang Tuah bersama sahabat-sahabatnya. Bye-bye. Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, di segmen ini kita akan teruskan lagi kelas kita dengan tajuk ataupun subtopiknya kebijaksanaan Hang Tuah. Mesti kita sama-sama nak tahu kan betapa bijaknya Hang Tuah ini untuk kita jadikan sebagai contoh. Baik cikgu, jom kita teruskan. Baiklah Mira, baiklah. Sebagaimana kita tahu sebentar tadi bahawa Hang Tuah ini seorang yang sangat bijaksana. Dan untuk aktiviti seterusnya Mira, kita buat satu aktiviti iaitu cikgu akan melambungkan dadu cikgu dan murid-murid di dalam talian akan membina kata tanya berpandukan topik kita hari ini iaitu kebijaksanaan Hang Tuah. Kita nak tengok apa yang anak murid kita ingin tahu tentang kebijaksanaan Hang Tuah ni. Bolehkah kita mulakan sekarang? Boleh cikgu. Baiklah. Okey, sedia? Cikgu nak baling. 1, 2, 3. Yeay. Baiklah Mira. Huruf apa Mira? Huruf M. M untuk mengapa. Okey, siapa anak murid cikgu yang nak bina soalan menggunakan perkataan mengapa? Bina soalan dengan mengapa. Okey, kita ada Daiman. Silakan Daiman. Hang Tuah dikatakan tokoh yang bijaksana. Apa soalannya Daiman? Menggunakan perkataan mengapakah? Mengapakah Hang Tuah dikatakan tokoh yang bijaksana? Baru betul. Baiklah, mengapakah Hang Tuah dikatakan tokoh yang bijaksana? Mira tahu ke jawapannya? Saya tahu cikgu. Tapi apa kata kita cuba jawapan daripada kawan-kawan yang lain pula? Siapa yang nak cuba jawab soalan Daiman tadi? Okey, silakan. Siapa yang Afifah. Hang Tuah dikatakan tokoh yang bijaksana kerana pandai menggunakan 12 bahasa. Pandai menggunakan 12 bahasa. Betul Mira? Betul. Hang Tuah bijaksana kerana kemahirannya menguasai 12 bahasa. Baiklah, kalau itu kebijaksanaan Hang Tuah, bagaimana pula anak murid cikgu yang berada dalam talian dan di rumah ingin mengaplikasikan kebijaksanaan tersebut dalam kehidupan kamu? Siapa yang nak cuba? Siapa yang nak cuba? Okey, Afnan. Silakan Afnan. Saya akan rajin membaca agar menguasai banyak ilmu. Rajin membaca cikgu. Betul, kerana pastinya apabila menguasai bahasa, perlu belajar dengan bersungguh-sungguh Mira untuk menguasai mata pelajaran dan ilmu yang mereka belajar. Betul, satu mata untuk
Daiman. 1. Keris Tamisari. untuk Daiman dan juga Afnan, cikgu. Afnan, betul. Afnan. Okey, baik. Bagaimana pula Afifah tadi? Dia jawab juga, cikgu. Juga betul. Betul Satu juga. Keris Tamisari untuk Afifah. Satu untuk Afifah tanya. Okey, cikgu. Jom kita baling lagi dadu. Baiklah, sekali lagi. Bersedia semuanya? Okey. BI untuk bila. Bila? Bilakah? Bila? Siapa yang nak tanya menggunakan perkataan bila? Bila? Siapa yang nak cuba bila? Siapa? Kita ada Ku Alia. Silakan Ku Alia. Bilakah kebijaksanaan Hang Tuah diketahui? Bilakah kebijaksanaan Hang Tuah ini diketahui? Bila ya? Ada siapa yang nak cuba menjawab? Ada yang nak cuba jawab. Okey, siapa yang angkat tangan tu? Yang angkat tangan Afnan dengan Afifah, cikgu. Kita beri peluang kepada Afifah. Afifah. Kebijaksanaan Hang Tuah diketahui orang apabila Hang Tuah menunjukkan kehebatannya ketika peristiwa orang amuk. Pada masa itu, Bendahara Tun Peraklah yang menyaksikan kejadian itu. Betul. Ini memang betul-betul beri perhatian semasa cikgu mengajar tadi. Jadi, 1 mata untuk Afifah. 1 untuk Afifah, 1 lagi untuk mulut kita. Alia. Betul yang tanya soalan tadi? Ya, betul, Alia. Alia. Tanya Afifah dan Alia. Okey, ada lagi tak soalan cikgu? Memandangkan kita ada tinggal 2 lagi keris Tamisari ni. Mungkin Daiman boleh jawab? Daiman. Okey, kita catat sekali lagi ya. Sekali lagi. Okey. Siap sedia Daiman? Okey, biji untuk bagaimana. Apa soalan yang boleh kamu bina? Bagaimana? Bagaimanakah kita dapat melihat kebijaksanaan Hang Tuah? Baik. Bagaimana kita dapat melihat kebijaksanaan Hang Tuah? Siapa yang boleh jawab? Kalau kita panggil kawan kita, Afnan. Silakan Afnan. Hang Tuah menunjukkan kebijaksanaannya ketika ingin melihat wajah Maharaja Cina. Hang Tuah memakai sayur yang tidak dipotong. Pada masa itu, Hang Tuah telah mendongakkan kepala ke atas untuk makan sayur. Pada masa yang sama, Hang Tuah berjaya melihat Maharaja Cina yang berada di atas. Nampak tak kebijaksanaan Hang Tuah? Jadi, kedua-duanya kita berikan keris Tamisari. Tanya Daiman dan juga Afnan. Baik cikgu, bagaimana kalau kita tengokkan murid-murid kita berjaya kumpul keris Tamisari, bagaimana pentaksiran keseluruhan murid pada hari ini? Berdasarkan apa yang dapat cikgu lihat melalui pemerhatian, cikgu dapat rumuskan bahawa kesemua anak murid cikgu yang berada dalam talian sangat cemerlang, Mira. Wah, sangat cemerlang. Hebat. Tepuk tangan kawan-kawan. Tepuklah sikit. Syabas semuanya. Okey cikgu, kalau mereka di rumah yang ingin dapatkan ataupun mengukuhkan lagi pemahaman mereka, di mana mereka boleh dapatkan cikgu? Kita boleh dapatkan semuanya di Pelantar Delima KPM. Ya, okey. Boleh layari Pelantar Delima KPM. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Mardia atas kesudian meluangkan masa bersama dengan kami pada hari ini untuk mencurahkan ilmu kepada semua murid-murid yang menonton. Terima kasih juga kepada Cikgu Sharifah selaku jurubahasa isyarat untuk hari ini. Ingat kawan-kawan, teruslah pelajari sejarah kerana bangsa yang lupa sejarah akan mengulanginya semula. Saya Syamira Nazir, teruskan menimba ilmu di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye!